Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Razi kerana sudi untuk ditemu ramah pada hari ini. Sama-sama. Okey, saya kenalkan diri dulu. Saya Muhammad Sofatuddin, rakan-rakan saya. Jadi tujuan kita datang hari ini adalah untuk menemu ramah pemilik bisnes UR Cookies. Okey, tujuan kita datang hari ini untuk melengkapkan assignment kita lah berkenaan pemilik bisnes. Jadi boleh tuan kenalkan diri tuan kepada kita punya audiens. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Razi bin Kasim. Saya pemilik bersama UR Cookies. Jadi kita sudah berkenalan dengan pemilik bisnes kita pada hari ini. Ada beberapa soalan yang saya akan soal pemilik kita ini. Kita teruskan dengan soalan pertama lah. Ya. Boleh Encik Razi ceritakan sedikit latar belakang Encik Razi dan apa jawatan yang Encik Razi sandang dalam perniagaan ini? UR Cookies ni adalah sebuah bisnes cookies, dessert. Namun kepakaran kami adalah dalam bidang cookies. Saya tidak terlibat secara langsung dalam pembikinan, namun saya lebih kepada bahagian marketing dan kewangan lah. Okey, terima kasih. Jadi, apakah pengalaman kerja yang anda lakukan sebelum anda berniaga dengan UR Cookies ni? Okey, sebelum ini pengalaman berniaga saya ada sebagai seorang kita panggil dropship. Bisnes kecil-kecilan lah, ambil barang, jual barang. Apa-apa yang saya pernah jual sebelum ini, macam contoh baju, jersey, jam. Jadi kita ambil basic pengetahuan asas mengenai bisnes dari situlah. Jadi selepas ada modal sendiri, di situlah kami memulakan UR Cookies. Jadi itu sedikit sebanyak membantu Encik dalam memasarkan produk Encik sendiri pada masa sekarang. Yes, betul. Boleh saya tahu di mana lokasi kilang Encik beroperasi atau sudah berapa lama Encik berniaga? Okey, secara rasminya UR Cookies ni baru bertapak sekitar 2 tahun. Produk kami adalah home base, maksudnya kami tidak mempunyai kilang, tapi kami buat produk di rumah. Di rumah yang saya tinggal sekarang lah. Okey. Boleh saya tahu siapa idola anda dalam bidang perniagaan ini dan apa yang boleh dijadikan panduan dalam perniagaan UR Cookies ni? Okey, berkenaan dengan idola ni, saya banyak baca buku mengenai perniagaan. Namun dewasa kini kita kerap akses kepada media sosial. Saya selalu tengok video daripada Tuan Azri Walter, salah seorang businessman yang bermula dari bawah. Dia sebenarnya asasnya dia adalah seorang pejabat awam. Pejabat awam yang telah berhenti meletakkan jawatan, kemudian mencuba pelbagai jenis perniagaan. Akhirnya sekarang dia sudah berjaya membuka satu bisnes yang ada tempat pembelajarannya sendiri. Maksudnya dia ada college untuk college untuk kursus asas gunting rambut. Oh, begitu hebat sekali idola kita ya, Encik Razi. Azri Walter, siapa yang tidak kenal ya dengan Kenyak Azri? sampai lunyai. Ya. Kepada adik-adik semua yang bawa habis SPM, adik semua kena tahu dik, hidup ni keras dik. Hidup ni akan nyak kita sampai lunyai. Terusnya dalam perniagaan ini biasanya kita akan fokus pada modal, Betul. pada peralatan, macam mana pengurusan. Jadi boleh saya tahu secara anggaran lah berapa modal yang Encik Razi keluarkan untuk memulakan bisnes ni, dan di mana bahan-bahan Encik Razi selalu beli untuk meneruskan bisnes ni? Okey, secara asasnya bila kita mahu buat bisnes cookies, kita perlu ada peralatan basic lah, kita panggil ada oven, ada mixer, dan juga ada peralatan-peralatan untuk buat biskut lah. Modalnya lebih kurang dalam 1,000 itu secara kasar lah. Sebab kita memerlukan oven yang
besar. Sebab bila besar oven tuh productivity makin meningkat lah. Bila productivity kecil, keuntungan kita kecil. Iya. Jadi secara asasnya modal sudah kembali, Sekarang kita hanya rolling untuk keuntungan. Dan bahan-bahan mentah kita selalu ambil di beberapa kedai bakery di sekitar Tawau lah. Contohnya macam Bakery Johan, Home Bakery. Oke, seterusnya boleh saya tahu apa strategi yang digunakan oleh Encik Razi dalam mengira hasil jualan yang melibatkan kos, harga barang, dan keuntungan kita? Agak-agak anggaran untuk keuntungan kita tuh Encik Razi dalam sebulan tuh macam mana, setahun tuh macam mana? Oke. Kalau dari segi pengiraan keuntungan, kita perlu, yang pertama sekali kita perlu kira overhead cost. Untuk pekerja berapa cost kita perlu cover untuk dapat cover dia punya gaji, untuk dapat cover modal, and then berapa kita dapat untung. Untung tuh adalah akhir sekali. Kita perlu potong gaji pekerja dulu dan juga modal, baru kita dapatin untung lah. Jadi selalunya saya akan bahagikan keuntungan tuh kepada 3 bahagian lah, macam saya cakap tadi lah. Overhead cost, pekerja, modal, dan juga keuntungan lah. Oke. Anggarannya berapa tuh? Agak-agak keuntungan yang kita average lah untuk bulanan atau tahunan kah? Oke. Untuk rekod untuk hari raya Aidilfitri yang baru-baru ini kita hanya bermodalkan RM700 dan kita mendapat keuntungan lebih kurang dalam RM3.000 lah. Tapi itu secara kasar lah, belum lagi secara halusnya berapa keuntungan dia lah. Oke, seterusnya boleh saya tahu berapa ramai pekerja yang Cik Razi ada setakat inilah? Oke, setakat ini jika memerlukan order yang banyak, kami akan mengambil beberapa orang pekerja lah. Macam contoh hari raya kita perlu tambah mungkin dalam 2-3 orang pekerja. Tapi kalau macam order tu dia rasanya kita boleh buat sendiri, kita tidak perlu ambil pekerja lain lagi lah. Maksudnya pekerja-pekerja saya ambil itu adalah pekerja-pekerja part time lah. Oh begitu. Jadi setakat ni Encik Razi menggaji dalam lebih kurang 2 orang pekerja, tapi secara part time lah. Biasanya dalam perniagaan ni kan Cik Razi, kita ada strategi bagaimana untuk meningkatkan hasil jualan kan. Jadi apa strategi yang Cik Razi pakai untuk mempromosikan Encik Razi punya jualan atau produk Encik Razi? Oke, untuk mempromosikan perniagaan kita perlu lebih kreatif. Oke, kita perlu menggunakan segala cara, sama ada gambar, video, ataupun apa-apa cara sekalipun lah, voice note kah, apakah melalui media sosial, ataupun promosikan ke pejabat ataupun restoran-restoran di mana kita boleh letak kita punya biskut. Itulah kita guna kaidah itu sekarang lah. Jadi untuk jangka masa panjang Cik Razi, apa yang kita harapkan dari bisnes UR Cookies ni? Secara realistiknya saya berharap saya dapat membuka satu kilang bakery, kilang cookies, ataupun kilang yang membuat produk cake lah, membuat produk cake yang terkemuka di bukan Tawau saja, mungkin satu Sabah ataupun satu Malaysia. Jadi mungkin itu memerlukan masa dan modal, tapi kita percaya dengan kata-kata Azay Walter, hanya sampai dunia ini. Saya harap Encik Razi dapat realisasikan, InsyaAllah, untuk terus kekal dalam perniagaan ini, InsyaAllah. Jadi saya harap dari apa yang kami dapat pada hari ini dapat memberi inspirasi pada kami juga, dan saya mendoakan supaya bisnes Encik Razi terus kekal dan meningkat. Oke, saya rasa setakat itu saja untuk temu ramah kami pada hari ini. Terima kasih Encik Razi. Sama-sama.
So sekarang kita akan lihat cara pembuatan untuk cookies. So first kita masukkan mentega. Seterusnya kita masukkan gula perang. Seterusnya kita masukkan vanilla essence dan masukkan telur. Seterusnya kita gaul sebati. Seterusnya kita masukkan tepung gandum. Seterusnya kita masukkan soda bikarbonat dan juga baking powder. Seterusnya masukkan tepung jagung dan kacau sebati. Seterusnya kita tambah serbuk koko dan kita masukkan minyak jagung. Seterusnya kita masukkan red velvet emulko. Seterusnya kita masukkan kacang badam dan white chocolate chips. Dan kita teruskan gaul sehingga semua bahan-bahan tadi bercampur secara sebati. Seterusnya kita masukkan adonan ke dalam piping bag. Seterusnya kita akan susun adonan di atas tulang untuk tujuan pembakaran. Setelah selesai dibakar, kita akan teruskan dengan proses pembungkusan biskuit, di mana cookies tadi akan dimasukkan dalam balang seperti inilah. Pembungkusan selesai dan ia siap untuk dijual.